Okay, so for this week, we will proceed with chapter 3, which is Introduction to Socket Programming. So for the past two chapters, in chapter 1 and chapter 2, we have learned a technique to write a better program. So if we want to a more effective or efficient application, so we should use multi-process. So it should involve a child, a parent, a child process, right? So that we can have a parallel programming. And we also learn that in order for the parent and child to communicate with each other, right? So we can use a signal or pipe. So we already done that. So in this chapter, in chapter 3, we will learn in my opinion, is the most important chapter in your in this course, because this is where you will understand what is the socket programming model. Okay. Okay. So first thing first, socket ni dengan kata ayat dasar dia is kalau kita tengok sini is a specially made or specially shaped hole or a set of hole into which something is fitted, right? So macam electrical socket ke, kan, kalau kita nak masukkan macam ni kita nak panggil, contoh kita ada laptop, so kalau kita nak charge mungkin dia pakai 3 pin socket kan. Okay, so dia, the point is the things yang dia nak tunjuk kat sini is something, an interface which your application can use in order to communicate via a network. Okay, so what is a socket? So an interface between an application and network which is used for communication between processes. A socket is an abstraction for network communication, just as file. So it is a abstraction for file system communication. So kalau kita nak communicate via a network, either a local area network ataupun kita nak communicate via internet. Kalau you guys pernah belajar TCP IP sebelum ni kan, dia akan, dia punya packet tu akan go through various layers kan. Okay, so dekat sini sebelum kita proceed, siapa dekat sini ingat lagi TCP/IP model? Siapa kat sini boleh boleh bagi apa layer 5 sampai layer 1 tu untuk TCP/IP? Siapa nak volunteer? So anyone? Ingat lagi tak TCP/IP model? Macam ingat tu, saya cuba je eh. Boleh. Application, Betul. network, Tinggal transport. transport, Transport, network, network, data link, physical. betul. Okay, bagus Okay, Izwan. So kalau kita belajar sebelum ni, so contoh macam application kan. So contoh kita buka application web server for example kan. So kita buka web server, so contoh kita nak buka contoh www.google.com. So Google dia ada web server dia. So if we want to communicate with our application and the web server, so kita menggunakan HTTP protocols kan. So bila kita contoh kita ada header HTTP tu kan, kita buat HTTP request. So the request dia akan pergi go down to the lower level, so dia akan pergi ke transport pula. So HTTP selalunya dia menggunakan port 80 ke 443, so dia pergi ke transport level. So transport level dia ada header dia. Okay, so daripada situ dia akan pergi ke network. So network dia akan ada IP header dia, atau kalau kita pakai IPv6 dia ada IPv6 header dia. So dari situ dia akan pergi ke Ethernet port. So kita punya Wi-Fi interface tu, kalau contoh kita pakai wireless, kita pakai 802.11 ataupun kita pakai 802.3 apa contoh kita pakai LAN cable kan. Okay, so dekat situ dia akan tambah lagi header dia. So daripada situ dia akan communicate, contoh dekat rumah kita dia akan communicate dengan kita punya gateway router kan. So dia akan dia kena convert dia. Ni belajar kat Datacom, kita akan convert dia daripada digital signal kepada analog signal contoh. So nanti dia pergi routing. So nampak tak? Dia kompleks bawah tu, right? So in order to abstract all that complexity, so that's why dalam operating system selalunya dia akan ada
socket lah. So supaya programmer just kalau contoh dia nak communicate dengan ada other side, so dia just menggunakan socket tu. Dia tak abstract all the complexity. So operating system yang akan contoh kita nak menggunakan TCP/IP, kita nak menggunakan TCP/IP protocol untuk layer 4, so dia yang akan buatkan header dia tu. Betul, nanti dia pergi go down dekat IP layer, dia yang akan buatkan header tu. Dekat data link dia yang akan buatkan kan. So kita just concern on the application layer. Apa application, network application yang kita nak code tu. So itu sahaja kita punya scope. Right? So that's why we have a socket. So that the operating system can abstract. So kita tak nampak all that complexity dekat bawah. So bila contoh kita bawa kereta, kita tak perlu nak tahu macam mana engine tu running, kita just bawa kereta tu. Samalah konsep dia dengan socket. Okay. So socket are used for inter-process communication because of course tak kisahlah kalau kita nak communicate between network ke ataupun dalam internet pun, of course daripada application kita nak communicate dengan Google punya server, dia punya web server, so of course server tu dia ada another process. So in order we do that to do inter-process communication over internet or over a network, memang kita kena pakai socket. Right? Kalau ada soalan boleh tanya. Okay. Jadi just introductory. So how does the socket works? So the application create a socket, right? So kita punya application lah, kita programmer ni, kita nak application, kita create a socket, kita akan menggunakan socket API which we learn in chapter 4 minggu depan, right? So socket ni dia ada two types of communication style. So kita ada reliable dengan best effort, right? Ataupun connection oriented ataupun connectionless. Okay, saya nak tanya, kalau reliable ni apa transport protocol yang kita pakai? Siapa kat sini tahu? Ingat balik yang you guys belajar kat TCP/IP punya kelas tu. TCP/IP tak Mana? reliable connection guna TCP. Betul, TCP. Alright, betul. Pasal kalau kita menggunakan TCP punya socket, right? Socket tu type dia tu kita buat sock stream, maksudnya TCP. So in case kalau packet tu go over network, so kalau packet tu packet drop something, mungkin ada masalah kat network, memang TCP tu dia akan hantar balik the same message atau the same data. Pasal TCP tu akan handle. Kita tak perlu tahu benda tu pun sebenarnya. Okay, TCP yang akan buatkan. Ataupun kalau kita nak performance over speed, kita nak mungkin kita nak performance over reliable, so kita boleh menggunakan best effort. Kalau best effort, apa protokol yang pakai? UDP. Yes, betul, UDP. Okay, user datagram protocol. Okay, so dia tak ada all that retransmission. So kalau dia lost, dia lost. So tugas application kita ni sebagai application programmer, yang tu yang akan make sure yang kita dapat data yang betul. Okay, so kita yang dekat application layer yang kena buat all the error correction and detection tu. Okay, samalah kalau connection oriented macam TCP tadi, kita akan buat satu virtual tunnel pergi ke kita punya server ataupun kita punya client, ataupun connectionless kita pakai UDP. Okay, best effort. So once we have configured application, it can pass the data to the socket for network transmission. So receive data from the socket transmitted through the network by some other host. So memang kita bila kita menggunakan socket tu, bila kita dah buat connection menggunakan socket, so kita memang kena menggunakan API tu send dengan receive. So kita menggunakan socket tu supaya kita boleh send data dan receive data. Macam mana kita buat pipe tu? Macam itulah kita buat socket. Okay? So most of the inter-process communication follow a client-server model. So where a client server and server are two separate process in itself. So memang dia bukan sama dia memang lain. Walaupun code dia sama, tapi memang dekat host dekat server tu of course lah dia ada dia punya program sendiri. So dekat client ni pun dia akan pakai program yang sendiri. Okay. So server and client exchange message over the network through a common socket API, which we will discuss after this. Bukan after this lah, maksudnya minggu depan. Macam mana kita nak menggunakan socket API. Tapi hari ni pun saya akan try tunjukkan macam mana kita we can use a basic socket ni API. Right? Okay. So ni primary socket ni function. So in most of socket API punya implementation, dia akan ada open, close, read, write dengan control.
Okay, so kalau open ni memang dia akan prepare for input and output punya operation. Close dia akan tutup dia punya connection tu. Kita akan read kalau in case kalau kita nak dapatkan data from other host ataupun kita write kalau kita nak put a data supaya host belah sana tu boleh dapat kita punya data ataupun kita menggunakan control. Okay, so saya akan try ni. Okay, so socket dia memang ada descriptor dia, right? So macam mana kita menggunakan function pipe ataupun kita menggunakan function for. Kalau kita buat tu memang dia ada descriptor dia. So kalau untuk ni dia ada is a simple integer associated with an open file. So there are 3 standard POSIX file descriptor which is every process should expect to have, right? So kalau integer value dia 0 dia adalah standard input. Kalau dia integer value is 1 dia ada standard output ataupun dia 2 dia masih error. Mungkin saya cakap lah dalam programming of course ada error, kadang operating system ada error ke ataupun kita out of memory ke, right? Okay, so ni one of the diagram, so contohlah macam mana implementation of file descriptor. Right. Okay, so ini yang saya dah terangkan tadi. Dalam networking memang kita pakai layered approach. Kan? Macam kita belajar TCP/IP tu. So the upper layer ni memang application layer. Okay. So kita ada transport layer, network layer, lepas tu kita ada data link, lepas tu kita ada physical. Okay. So application, macam mana kita application kita buat program kan. So macam mana kita nak use the lower layer punya level. So macam ni kita nak suruh OS yang handle all that complexity, kita akan interact via API, socket API, right? Nanti kita akan belajar. So socket layer sit on top of transport layer, right? Pasal dia yang akan handle all of our communication. So transport layer layer 4, so dia ada either we can use TCP ataupun UDP ataupun siapa kat sini tahu ada newer transport layer? Siapa kot pernah buat dia own reading? Apa ada tak alternatif kepada TCP atau UDP? Siapa pernah baca tak? Tak, pertama kali saya dengar daripada Sir. Ada so dia sebenarnya ada baru lagi, sebenarnya dia open standard juga, nama dia Quick. Okay. Siapa nak buat FYP sebenarnya boleh. Ni dia Quick lah. So Quick protocol ni sebenarnya adalah a newer transport protocol. Tak sure dia dah ni ke, tapi it is supposed to be dia hybrid kepada TCP dan UDP. Dia ada all the error correction of TCP tapi laju macam UDP. So dia menggunakan Quick protocol. Okay, so kalau kita nak support ni, of course kita punya operating system kena support lah macam ni kan. Quick implementation dia mesti ada, kita punya kernel tu, Linux tu kita mesti download yang support Quick punya transport. Right? Pasal kita menggunakan service of operating system. Right? So ni mungkin slide lama lah, sebenarnya ada yang baru lagi, Quick. Dan network layer, of course our favorite is IP. IP ni is actually referring to IPv4. Okay, so apa yang IP protokol yang lagi baru? Siapa kat sini tahu? Dan sepatutnya tahu pun sebenarnya. IPv6 Sir. Betul, correct. IPv6. Ada tak selain daripada IP, selain daripada IP punya protokol, tahu tak ada lagi tak network layer lagi? Tak tahu juga Sir. Memang selama ni guna IP je. Betul lah. Tapi memanglah most of the modern network nowadays memang dia menggunakan IP ataupun IPv6 lah. Tetapi sebenarnya dulu dia ada macam-macam Dia ada AppleTalk, lepas tu dia ada apa lagi dah Sun OS punya IP layer. Okay. So all that will handle this is the operating system itself, right? So itulah network layer. And we have dia punya physical layer. So sebenarnya atas physical layer ni kalau ikut TCP/IP dia ada data link. Dia yang akan handle our layer 2, our Ethernet punya protokol. Macam kita belajar switching kan. Itu layer 2. So physical ni dia yang akan handlekan let's say kalau kita menggunakan wireless, kita guna wifi. So kita menggunakan seperti 802.11a contoh, BCN tu semua supaya dia macam dia nak buat framing header tu. Right, itulah data link dengan physical layer. So physical layer ni dia yang akan convert dia kepada electromagnetic spectrum tu lah. Right, supaya dia boleh send from one base station to another base station. Okay, so kita ada socket, transport, network layer dan physical layer.
Okay, so the one that yang kita concern only on the application dengan socket ni. Pasal kita nak buat a program. So kita tak perlu nak, kita kena tahu tapi kita sebenarnya tak perlu nak buat program untuk TCP ke IP, tak perlu. So kita just menggunakan socket. Okay. Right, so dia punya element, so we have a host. So dia punya interface, so selalunya kita reachable a host tu, setiap host dia ada IP address dan dia ada protokol, so such as TCP ke UDP untuk dia punya transport dan dia punya port, client endpoint tu. So setiap contoh dalam satu PC you guys atau dalam server tu, walaupun dia ada satu IP address ataupun ada dua macam IP address, tetapi dia ada hanya satu port. Maksudnya dia ada contoh port 80 dah pakai, so application lain tak boleh pakai. So kena guna port yang lain. So port tu adalah dia punya client endpoint, right? Okay, so kalau contoh kalau kita tengok kat Ubuntu kan. Saya tunjukkan dekat Ubuntu. Okay, so kalau kita tengok next step. Okay, so IP address kepada saya punya Ubuntu ni adalah dia listening kepada ni dia punya IP. Tapi nampak dekat belakang ni dia ada 22. So ini dia refer kepada ports. So dia listen kepada port 22. So maksudnya dia buka port 22 supaya saya boleh SSH kepada saya punya Ubuntu. So ini refer kepada ports. Port 22 adalah kegunaan SSH punya protokol. Dan kita ada juga 53. 53 untuk apa sebenarnya? Siapa tahu? One, kita boleh tengok dekat well known port. It is for the DNS, awalnya domain name. Yang kedua tadi adalah secure shell, SSH. Okay. Right. Okay. So hosts are identified by IP address. So, and IP is often called as IP address lah, IP-nya tu. So usually kita akan pakai IPv4. So kalau IPv4 dia adalah in a 32-bit form, tapi kita akan groupkan dia to 4 8-bit values kan. So pasal macam ni lah. So kalau total ni adalah 32-bit, so kita akan groupkan dia. So first group 8-bit, 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 8-bit. So total ada 32-bit. So ini adalah hexa representation dia. Kan kalau 0x ni maksudnya hexa kan. So kalau kita convert balik kalau contoh kita tengok dia di sini hexa kan. So hexa sebenarnya berapa tu? 00. Ingat lagi tak hexa? Kelas digital elektronik siapa pernah? Ingat balik hexa. Hexa ada 1 sampai E je, 0 sampai E. Kan. So kalau ni kalau nak tukar hexa ni berapa ni? 000 1 1 jadi 4 digit. 0000 ini 1 01 000 8 8 100. 1 Kalau A 10. So E 10 1010. 1010. Macam itulah. So total ni memang dapat 32 bit juga. Okay. Kita akan buat ni dalam socket nanti. So the first value show a more popular form. So ni lah. Okay, tapi sebenarnya dalam programming sebenarnya kita pakai dalam bentuk ESA ni. Tapi jangan risau pasal dalam socket memang kita ada function kita boleh convertkan daripada long address ni kepada ni dalam bentuk ni. Memang ada. Okay, memang ada function dia. Kita akan belajar nanti later on. Okay. So for the transport punya layers, so the protocol specify the detail of communication over the socket. Right, so we have TCP. So for if we want to have a reliable protocol ataupun kita menggunakan UDP if you want to use an reliable punya protokol. So dia dua-dua ni penting juga, dua-dua pakai. So kalau macam contoh kalau kita nak make sure yang dia handle all the retransmission, dia create tunnel dulu, so memang kita pakai TCP. Tetapi keburukan TCP ni dia slower compared to UDP.
UDP laju, tapi bila paket tu lost, application yang sendiri kena handle all that kind of error. Okay. Tapi kalau kita nak make sure yang the communication is reliable, kita pakai TCP lah. So these two we can choose. Okay. And for the ports, okay, so kita ada virtual destination point. So satu host kita boleh dengan ada ports ni, satu host kita boleh host multiple application. So contoh, kalau kita tak ada konsep ports ni, contoh ada satu IP address je. So kalau satu web server tu, web server je lah, dia tak boleh nak host juga email ke port-ports yang lain. So that's why kita ada ports. Supaya kita ada multiple network communication simultaneously. Supaya kita boleh buat satu host tu boleh conduct multiple connection session between client and server ke server and client. Okay. So ports ni dia punya konsep macam DOS. So each ports dia ada number dia. Okay. So macam saya tunjuk ni lah. So kita ada satu, kita ada well known ports. So 1 sampai 1024. So actually you guys dah belajar benda ni kat TCP. Kalau cakap memang first time dengar, tak tahulah macam ni you guys ambil kelas TCP IP, right? Tapi memang benda ni sebenarnya saya ulang je balik. So kita ada sampai 1023 ni, sini untuk well known ports ataupun kita ada registered port. Okay. Kita sebenarnya walaupun dia dah gunakan contoh port, dia dah register dengan INA port 22 untuk SSH, tapi tak ada orang yang boleh stop kita daripada guna. Boleh je guna. Tetapi kalau kita nak publish our program untuk orang lain pakai, of course kita kena adhere to this standard. Kalau orang dah register 22 untuk SSH, cuba avoid using that port. So boleh gunakan port yang lain. Contoh, kita boleh gunakan port 26, 27, banyak lagi sebenarnya kosong ni. Okay. Kalau kita nak buat our own application. Okay. So boleh follow? Ada question so far? Lagi Everyone belum okay? lagi. Ulang balik. Nak Soalan ulang tak ada balik? soalan sir. Tak ada. Okay, right. Okay. Okay, so ni typically use lah. So kalau you guys buat application ni boleh je guna. Tapi kalau you guys nak somehow nak publish kan you guys punya code ni, so it is highly recommended that you guys use other than well-known port lah. Pasal benda tu memang dah registered dengan INA. Okay. So contoh ni dalam Linux saya dah tunjuk tadi tu. So contoh kita ada number of port tu 65535. So contoh selalunya 80 kita guna untuk web server. Ataupun 25 untuk kita guna SMTP, 23 untuk Telnet, 22 untuk SSH. Pasal ini adalah well-known port. Walaupun dah registered, kita nak buat kita punya application gunakan 25, tak ada masalah. Asalkan orang lain tak pakai, maksudnya dalam kita punya PC tu, tak adalah kita listening to the same port lah. Okay. Right. So inilah contoh. So port 80 dekat our address. Okay. So ini adalah IP address dia. So ini adalah dia punya ports. Okay. So without port, a host network will be allowed to provide only one network services je. Macam saya cakap tadi. Kalau kita tak ada konsep ports ni, satu IP address tu just hanya boleh satu service. Web service je. Kita tak boleh nak satu host tu kita boleh run mail, kita boleh guna untuk benda lain tak boleh. So just hanya satu communication je. Benda tu dah stop pun boleh pakai. So that's why kita kena ada ports. Okay. So ini ada contoh of well-known ports. Saya tunjuk tadi 21, 22. Ni pasal dia dah orang lain dah tulis, so dia dah register dengan INA. Tapi kita nak gunakan boleh. Tapi kalau later on kalau dah kerja nanti, kalau you guys nak publish your own application, please avoid using this port because this is already been registered with INA. Okay? INA itu International apa tu nama tadi? International Registry of saya tak ingat ini Internet Assigned Number Authority, IANA, right? Right. So nowadays yang famous juga adalah 443 menggunakan TPS. So integrated version of HTTP. Okay. So ini contoh address
Contoh dengan TCP, IP address dia yang kita gunakan untuk punya socket. Okay. So this is how it works. So the application, the assign port yang kita nak pakai, so kita nak guna TCP atau TCP, kita send. So kita perlu kita nak tahu mana dekat network tu hantar ke apa, all the operating system yang akan handle all that. Yang kita tahu application dengan kita punya stack ni je, right? Kita punya socket tu je, okay? Kalau kita kena buat routing, kena configure switch, so tu complex. So kita just tengok ada punya application dekat atas ni, okay? So kalau kita tengok ni penting So ini ada client server model. So most of application nowadays dalam internet dia akan ikut client server model, right? Apa maksud client server model tu? So dalam any application kita ada client dan kita ada server. So contoh even kalau kita nak gunakan web services, website tu. So dekat contoh Google dia ada dia punya web server. So of course dia akan host dia punya web server punya code tu dekat dia punya server lah. Okay. So dalam application itu dan web server dulu dia kena ada semua all this. Dan kita client, web client apa? Okay, I nak tanya kan, apa tu web client? Kan tadi web server kan, so apa web client? Apa application contoh web client punya application? Siapa tahu? Browser internet browser. Internet browser tu lah. Chrome, Mozilla, right? So kita boleh dapatkan HTML punya page tu daripada server. Okay, so step 1 dia, mana-mana pun kita kena create a socket dulu, kita kena buat socket punya endpoint tu. Lepas tu dia terangkan dulu daripada server side ni. So daripada server tu akan bindkan IP address dengan port tu. So maksudnya server tu nak bagi tahu dia listen to port apa. Okay, dia listen kepada IP address apa dan port apa dia nak listen. Okay, macam ni tadi. Then after that, dia akan listen tu, nampak? So lepas tu, dia akan wait lah. So dia akan tunggu. So client pula, dia kena buat socket. Lepas tu dia akan buat connection. So contoh dia nak pergi access Google, contoh. So dia letak IP address Google atau hostname Google. Dia akan try establish connection dengan server. Bila server dapat that connection, dia akan accept. So dia akan establish connection. Kalau ada TCP, so dia akan establish tunnel dulu lah. So bila the communication session is being established between client and server, so kalau server nak bagi maklumat kepada client, dia akan guna write. Dan kalau client nak dapatkan maklumat tu, dia akan guna read. Ataupun client kalau dia nak hantar maklumat kepada server, dia akan guna write juga. Dan server akan menggunakan read. So read and write ni dia adalah duplex, full duplex. Maksudnya client boleh send ke server, server boleh send balik ke client. So dia full duplex, okay? Okay, finally after we have done with the communication, so kita kena close lah dia punya socket tu supaya nak mengelakkan supaya bila satu client dah accept kita dah create connection, kalau kita tak close, kan kalau kita buat connection tu kita kena bagi dia apa, memori, kita kena bagi dia CPU space, CPU time kan. Kalau kita tak close, so benda tu kalau keep on tambah, kemungkinan server kita boleh crash. That's why kita kena close a connection. Yeah. So soalan cepu mas, kenapa kita perlukan multi-process punya programming? Kenapa kita kena belajar pasal multi-process dengan pipe tu semua? Mana benda tu relevan dalam client server model ni? Siapa tahu? Puan? Kalau guna child process tu maknanya setiap benda ni boleh bagi child process masing-masing buat lah. Jadi lebih laju kot. Betul, pasal kat sini kita talk about just one client kan. So kalau in the real world scenario, of course server tu dia kena handle more than one client. Kalau server dah just boleh handle one client, so payahlah kan. So that's why kita kena ada a child process. So every time a client connect, so kita spawn a child untuk handle that kind of client. So nampak tak? Kita create. That's why kita kena belajar a child. Inilah multi-process punya application. Okay.
Okay, last one, kita kena tahu juga untuk kita punya addresses tu, dia ada what we call as dia punya little endian ataupun big endian, dia punya tu. Okay. Each hardware manufacturer can develop its own hardware architecture, so it become necessary to define a standard data representation for data. Okay. So kalau kita punya contoh kan, kita menggunakan Intel kan. So contoh dia menggunakan little endian format. So which means the lowest memory address contain the lowest order bytes of the integer kan. So ni selalunya kita akan buat ni bila kita nak buat numbering untuk IP address tu. So kita kena tahu dia ni adalah little endian ataupun big endian, right? Dan dia memang ada proses proses untuk handle this one. Dan kita ada juga big endian where the lowest memory address hold the highest order bytes of the integer. Okay, maksudnya apa? Okay, so senang cerita kalau kita tengok dekat kita punya IP address kan 32 bit kan. Kalau dia ni adalah little endian, okay. So kalau dia little endian, so nampak tak? Dia akan start daripada contoh kalau kita punya IP address. Contoh kita ambil IP address je ni kan, 192.168.1 kan. Kalau little endian, dia baca daripada belakang dulu. Kalau apa satu lagi, big endian, dia akan start baca dengan depan dulu, 192. Faham tak? Boleh follow Ni tengok refer kepada Rajah ni. Kalau little endian, okay, so senang cerita kalau kita ada IP address tu, dia baca yang belakang dulu. Dia akan, bila kita receive nanti, bila kita buat program nanti, kalau kita print out, dia akan printkan 11.168.192. Kalau kita pakai big endian, dia akan print out 192.168.1.1. So kalau kita menggunakan little endian, apa yang kita kena buat? Dia kena terbalikkan kan? Pasal IP address dia start pada 192 ni, betul tak? Dia start left to right kan? Betul. Right, so kena ingat tu little endian dia baca daripada sini. Okay, big endian dia start daripada kiri. Benda ni kena ingat ni. Benda ni sangat concern dalam network programming ni pasal bila kita nak baca network addressing tadi. Okay, boleh Right, okay Right. So tengok ni, kat sini dia ada tunjuk dah tu. Kalau big endian dia baca daripada left, little endian dia baca daripada belakang. Nampak? Okay. Right. Okay, so jom kita sebelum saya tunjuk sikit coding, so jom kita buat sikit quiz. Okay, so boleh buka Kahoot. Okay, so buka kahoot.it, boleh letak pin ni.
the interface between application dengan network for communication ni sebenarnya. Right? So application dengan network tu ke bawah. Okay. Next. Pause. Open the pause. A socket is a abstraction like a file. Dia bukan macam memori dia macam file. Satu tempat kita simpan lah. So sebenarnya dia punya keyword tu adalah file. Okay. Next. Not socket. Okay. Not is sequential So variable ni betul. So variable ni kalau kita pakai TCP, best effort UDP, connectionless pun UDP. Okay. So yang bukan adalah sequential. Okay, betul So most of inter-process communication digunakan of using socket, bukan guna pipe tapi dia guna socket tu. So dia memang menggunakan server client punya model. Okay. Sebenarnya ada je model bukan server client. Sebenarnya ada nama dia peer-to-peer model tapi tu tak masuk dalam kita punya scope lah. Okay. Jawapan dia right the put data from application memory and send control. So jawapan dia adalah right function. Okay. So open function sebenarnya dia initiate dia punya socket tu, read dia baca bukan put, dia get. So kalau close ni dia close lah. Okay. Next. Batman Hakimi. Okay, so kita rehat dulu sebelum saya tunjukkan sikit basic macam mana kita nak gunakan uniquenya socket punya API untuk kita gunakan open, close dan read ni. Saya akan tunjukkan basic client application. So kita rehat dalam 5 minit ke 10 minit. Okay.
Okay, Assalamualaikum. Kita start balik Kita tengok how we going to do a simple a socket untuk client. Okay, so semua okay? Semua ready? Hello. Okay, saya dah ready je. Okay yang lain ni. Sekejap, saya tunjuk supaya boleh bagi reference. This one. Right, so jom kita buat untuk klien. Untuk server ni mungkin later on saya akan tunjuk dalam next weeks lah. Okay, so saya tunjukkan dulu macam mana klien. Okay, so macam kita nak initiate kan communication tu. Okay, so contoh kita buat program untuk klien. Tapi later on untuk you guys ni individual project dengan you guys punya group project memang kena buat untuk klien dengan server. You guys kena buat dua-dua lah. Okay. Okay, so jom kita buat jap. Here, IPT. Saya buat folder. Okay, untuk kita punya kelas ni. IPT 100. Okay, so first contohlah kita buat kita punya program client.c. Okay. Okay, so kalau kita tengok sini first kita kena buat socket dulu kan. Okay, jom kita buat socket. So first kita kena include saya lupa mana saya punya reference. So kita include stdio dulu. Okay, lepas tu ni yang penting. So kita kena includekan socket. This socket ish. Okay. Okay, so itu kita dah import library untuk socket lah. Okay, so kita buat main function. Nak tanya opinion you guys kan. Kalau saya type dengan sini ataupun saya type dekat sini, mana you guys lagi selesa? Sekejap. Just nak buat comparison Selesa nak tengok code tu. Sini dengan sini mana you guys lagi selesa? Antara saya pakai text IDE dekat window ni atau dengan sini, mana you guys lagi prefer sebenarnya? Mudahkan you guys untuk faham kod tu. Tuan? Rasa lebih kurang je saya. Kurang sama je. Tak okey. Sama je, yang tu berwarna lagi. Yang Tak ada warna ah, Okay. Boleh? So saya pakai kat putih lah Okay. So kalau kita belajar dalam C sebelum ni kan, kalau kan ni kita hanya main function kan. So semua dalam C dah ada main function. So ni basic lah. So kita return 0. Okay. Kat sini kita bagilah RGS. Ni tak ada pun tak apa sebenarnya. Tapi Sir, boleh saya tanya? Boleh? Sir, kenapa tak guna void main je sir? Boleh buat tapi kalau saya rasa the best practice untuk C dia mana boleh void kan, dia kena in main untuk C. Ada sebab dia. Saya rasa yang boleh pakai void main untuk C++ kot, ni C kot. C tak boleh in main. Saya rasa kalau void nanti dia error. Okay sir. Dulu belajar C++. Kamu belajar C++ kan? C++ dulu ada pakai void. Dia void. Rasa untuk C dia in main. Dia punya main function tu kena int. Oh, okay sir. Rasa tak silap saya nanti sebenarnya dalam in main ni kita sebenarnya kita akan guna library stdio ni tak silap. So nanti sebenarnya in main kita ni untuk macam mana contoh kalau kita compile kan macam dia nak tahu ada error kan. Sebenarnya nanti kita punya main ni dia akan returnkan value ke some error correction punya function something. Sebenarnya. Tu pasal dia in main.
Kalau tak silap saya. Okay. Saya nak try betul. Boleh tak? Ni saya test je. Okay, boleh. Okay, so ni tak perlulah. Ini saya test ya. Okay, so first thing first, kita kena create socket kan. So untuk socket tu kita kena ada socket descriptor. Okay, so saya namakan dia socket panjang sangat. Buat sock describe boleh. Panjang juga. Sock D lah, sock D. Dia kena integer. Okay, so kita buat satu socket. Okay, so kita buat sock D sama dengan pasal nanti kan saya cakap socket tu dia akan pegang value supaya kita tahu benda tu apa sukses ke tak. So sock D, so kalau contoh okey kita pakai socket punya function socket. So this one ni lah socket macam ni. So untuk dia punya apa ni? Dia punya syntax dia untuk first thing dia akan tanya kita nak pakai address family apa? Kita nak pakai IPv4 ke IPv6? Tapi dalam kita punya kelas ni kita hanya kita punya scope adalah IPv4 lah. So kita pakai AF INET. AF INET. Benda ni kita akan belajar next week dalam chapter tu. So dia ada parameter dia. Kalau untuk IPv6 tak silap saya dia pakai AF INET 6 tak silap. Okay. So next kita kena set kita nak guna UDP ataupun TCP. Kalau UDP namanya sock data stream. Kalau untuk kita gunakan TCP nama dia sock stream. SOCK. Semua kena besar So stream. So ini kita nak guna TCP dan kosong. Ini kita punya macam cakap. Mana ada tak socketnya. Ni ada tak ni? Saya malas nak buka slide kan. Socket. Okay, so so IPv6 macam tadi kan. Tadi kalau IPv4 AF INET, IPv6 AF INET 6. Pun dia ada lagi tu nak local ke, nak guna route ke. Okay, ni advanced punya features lah. Ni selalunya kalau orang nak buat macam dia tak guna IP tapi somehow dia nak discover neighbor dia ke. So ni lebih depends on layer 2 punya application tak silap saya. So sock stream kalau kita nak pakai UDP, sock datagram tadi kita cakap kita beli raw socket. So raw socket ni jarang lah. Kalau dia orang guna raw socket ni kalau dia nak buat dia punya transport protokol sendiri. Contoh kalau macam orang tu nak program untuk quick protokol kan, dia akan guna sock raw ni lah. Okay. Okay, so tadi tu socket tadi. Dekat sini address line. So kita initiate dulu kosong. Okay, so kat sini kita test buat apa? Kita test check lah. So if kan tadi kan sock D ni dia dah simpan value benda ni kan sukses tak sukses kan. So kita buat if sock D equals to -1 dia akan return tu -1 punya value dia return. Macam tak tahu. Dalam buku ni dia buat -1, okey. So kalau -1 maksudnya dia indicate ada error lah. So kita kat sini bolehlah printf. Kita cakap boleh create socket. Okay. Kita try. PC client.c. Silap. Tahu apa silap dia? Mana ada print, PC, printf. Baik, boleh. So, kalau kita compile, betul lah. So kita dah buat. Tapi apa jadi? Tak jadi apa-apa lah kan pasal kita just create socket tapi kita tak pakai. So kalau kita nak pakai, kita kena gunakan ni. So next kita kena buat connect pula. Kita kena
kan kita kena connect dengan server contoh. Okay. So, anyhow, kalau you guys curious, jom kita try print apa SOCD tu simpan. Saya pun tak sure, tapi kita boleh try. Jom kita try printkan value SOCD tu. Value dia simpan. Dah. Ni. Ni. Value simpan. Dia simpan value 3. 3 apa maksudnya? Kita tengok. Ada tak dia terang kat sini? Kalau dia 3 tu adakah maksudnya dia sukses? Ataupun apa? Ni ada dalam buku kan, saya ada share dalam buku tu kan. Dalam buku tu ni yang saya baca ni memang banyak lah. Okay, takut dia kan. Tapi please baca. Ya. Ni Winsock. Alamak, dia tak terangkan. Anyhow, so far dalam program kita ni dia simpan value 3. Okay, value dia simpan 3 Okay. Okay, so far boleh follow tak? Siapa rasa nak kena ulang balik? Rasa okey tak? Yo. Okey, sir. Setakat ni okey je, setakat ni alhamdulillah okey. Bila okey. So kita pergi next, kita nak menggunakan connect function. Okey. Sekejap saya buka buku jap. Mana connect function pula. Betul lah. So kalau kita pakai connect function, dia ada okay. So dalam connect function, one of the argument yang dia nak adalah this one. Ada tak contoh dia guna connect? List. Bawa dah balik lah. Okay. So kalau kita tengok kat sini, kalau kita nak gunakan connect function, kita read. Okay, kalau kita nak guna connect, nampak tak? Dia nak satu kat sini, kita punya socket punya descriptor. Okay. Satu lagi dia nak address dengan size of address. Okay. Untuk address ni, kita kena declare menggunakan function server adder ni. Kita letak IP address kat sini. So saya tunjuk contoh .
Jom kita edit balik tadi. Alright. So kalau kita nak buat ni, so kita buat satu struct. Type dia struct Struct. Okay, struct. Lepas tu kita buat nak senang kita buat address je. Okay, nak address. Okay, sorry. Struct. Dia punya type tu adalah sock addr underscore in. So boleh ni fix. So saya buat je server. Okay, so ni fix Yang ni je boleh bertukar server. So ni memang ada struct dengan dia punya ni socket adder macam ni. Okay. Pasal nanti kita dalam socket adder ni dia ada simpan a structure untuk simpan IP address tu. Okay. Okay, so bila kita dah create socket ni, so kita boleh menggunakan dia. So kita first kena declare dengan server apa kita nak connect. So kita kena letak IP address kena specify IP address kan. So kita tadi declare kat atas ni server kan. So server dot scene addr. So ni benda ni mau fix. addr dot s underscore addr adder inet. Okay, pasal internet IPv4 underscore addr. Okay. Kita nak try connect dengan apa jom kita try buka Wikipedia. Kita ambil IP Wikipedia. Jadi kita nak tahu, kita try ping Wikipedia. IP ni kan. So ni IP kita letak. Ini. Nak connect dengan Wikipedia punya server. Okay. So dia akan simpan dalam bila kita declare server ni gunakan struct sock adder punya type ni. So sebenarnya nanti kita boleh dalam server ni dia ada structure dah. So dalam structure tu kita nak simpan dalam scene addr.sdr ni value of server tu, destination server. So next kita kena declare dia punya address family. So server dot so ni fix scene underscore family sama dengan, so kita nak IPv4, so IFAF underscore inet. Okay, so lepas tu kita nak buat server, dia punya port pula, kita nak connect dengan server tu port apa, so scene underscore port. Okay, kita nak port 80 web server kan, 80 ataupun 443 boleh juga. Apa kita try 80, nanti kita try 443. Okay, lepas tu kita try connect Okay, jom kita try connect. So if first attempt to connect, kita menggunakan function connect macam kita tengok tadi. Ini connect. Ini untuk klien lah, dia ada connect. So macam yang kita so kode return less than 0 maksudnya dia ada error lah. Maksudnya tak ada error lah. Kalau lain tu dia apa? Kalau dia less than 0 dia akan error lah. Kalau else nanti dia akan proceed ke situ. So kat sini kita bagi kita ni socket descriptor tadi. So socket descriptor kita adalah sockd. So kita letak sockd. Okay, lepas tu kita letakkan kita punya address tadi struct sock adder pointer kan kepada yang kita declare tadi server. Dan size dia, so size of kita dengan size of server. So kalau dia ada error, dia less than 0, so kita boleh just kat sini.
dan kita return 0, return 1. Maksudnya kita tak proceed lah. So kita just ni, ataupun kalau okay, kita boleh buat else, ataupun kita just proceed, kita puts. So this one kalau okay, akan print out kan okay. Okay. Kita akan printkan juga value tu. Boleh compile tak? Let's see. Okay, saya lupa nak, pasal kita menggunakan hashton ni. So saya lupa, dan kita guna init header kan. So sebenarnya dia dalam, saya lupa nak include kan. Tadi kita ada stdio dengan csocket. So sebenarnya kita kena tambah satu lagi library which provide hashton dengan size init header ni. So kita kena tambah include arpa sini tu arpa hash init. Right, so boleh compile. So kalau okay, connection ke Wikipedia tu dengan port 80 buka. Kalau port dia buka 80 tu, so kita boleh connect lah. So contoh kita boleh okay, connected. Okay, so boleh connect lah. Tapi ni kita just connect, kita tak minta dia apa-apa lagi. Pasal next ni kita boleh read kan. Sekarang ni kita just connect ke Wikipedia. Wikipedia hantar kita pun kita tak baca apa yang dia hantar kita balik. Okay, so contoh kita pergi connect dengan contoh port yang dia tak buka. Contohlah, dia mungkin tak pernah buka pun port 9. Contoh. So, of course akan jadi error. Pasal dekat server Wikipedia tu, dia tak on pun port 9. So, nampak? Kita akan tunggu je hanging. So, error lah. Pasal kita nak try kat server reply balik, mana ada aku buka port 9. Ataupun, walaupun betul port 80, cuba kita try 443. Boleh connect tak? Maksudnya server dia buka tak port HTTPS? Of course saya rasa buka. Okay. Okay, so dia buka. So far, Wikipedia ni server dia buka port 80, port 443. Soalan cepu mas, kalau kita boleh tahu sama ada port tu buka ke tutup, apa yang kita boleh buat program ni sebenarnya? Mungkin ni bagi idea untuk you guys buat projek. Apa yang kita boleh buat? Sebenarnya program apa dekat sini kita dah boleh buat dah sebenarnya? Anyone? So, so far so good. Idea lah sih. Tak ada. Kita boleh buat port scanner. Kan kita dah safety kan, port kita contoh server tu kita nak tahu port apa yang vulnerable kan. Kan kita boleh buat port scanner kan. Kita dalam kita punya code ni kita buatlah looping. So kita buat okey, port 1 2 3 kita try sampai 60,000 port tu, kita try satu-satu mana yang boleh connected. So kita tahulah dia port apa yang buka, betul tak? Betul sih. Kan boleh nampak tak? Itu kalau korang betul-betul tengok dah boleh buat projek lah. Tu dah jadi port scannernya program lah. Okay. So ini kita guna connect. Okay. So next, kalau kita tak connect je, okay. Sebelum tu so far so good. Boleh follow So tadi kita buat socket. So lepas tu kita buat connect. So ini untuk client ni. Boleh Boleh sih, boleh. So next kita dah connect. So sekarang ni kita nak baca apa yang server tu return kat kita. Okay. Sekejap saya buka buku mana yang ada. Next, kita sepatutnya tengok. Read. Okay. Sekejap. Read. Okay. So, kita try request something daripada server tu. Okay, jom kita edit. Okay, puts connected. So, tak cukup ni. So, jom kita tambah descriptor. Kita dah ada address. Puts connected. Okay, jom. Kita try hantar message kepada server tu. Okay, jom. Hantar. Kita boleh buatlah variable hantar. Tapi kena declare. Hantar ni kita nak hantar dalam string lah. Kita declare dia.
Hantar. Hantar sama dengan, so apa kita nak hantar ni, apa value? So kalau kita nak interact dengan web server, of course kita kena pakai web server punya command. So HTTP command. Contoh HTTP command. Dia memang ada benda ni memang standard punya ni. So contoh kita kalau kita nak dapatkan kalau if we want to request a file daripada server HTTP kan dalam .html tu, so kita boleh get, kita minta get. So kita minta get dekat dia punya root folder of the HTTP. Benda ni you guys sebenarnya dah belajar dekat TCP/IP. Ke sebenarnya tak belajar lagi? Jujur. Belajar tak protokol ni dekat TCP/IP? Ada rasanya. Kan? Asal ada, pasal saya tak silap ada. So get, so kita nak minta, so get, kita minta dia punya root folder of the web server tu, apa dia punya index.php ke index.html ke. Okay, kita menggunakan HTTP 1.1 punya standard. Okay, so lepas tu kita escape character -r -n -r -n. Rasa kalau sekali -r tak apa, tapi dalam buku ni dia buat 2 kali mungkin dia nak elakkan error ke. Okay, so sekarang kita hantar. Jom kita try if, okay. Biasa kita okay, so kalau kita gunakan function send kan, kita send data. Nampak kita ada, okay, ni write tapi dalam Unix API socket kita send. Okay, kita pakai send. Okay, kita send, kita hantar socket kita. Apa dia punya syntax? Send socket. Okay, betul. So kita hantar socket. Kita yang socket descriptor. So saya punya socket descriptor tadi adalah sockd. Okay, ni kan tadi kita declare kita punya socket kan, dia simpan our socket value. So sockd. So message yang kita nak hantar, so message kita adalah dia simpan dalam hantar tu kan. So dengan dia punya size hantar tu, so kita pakai string length hantar kosong. Kalau dia kalau send tu dia less than 0, so maksudnya dia error, so kita kena tahulah. So kita kat sini tak berjaya hantar. Tak berjaya. So kita tak payah teruskan, kita just return 1 je. Kalau return 0 dia okay. So return 1, so maksudnya compiler tahulah dia error. So kita puts. Okay, kita print. Kalau semua everything is okay, kita cakap data has been sent. Okay, ni kita printkan je. So yang sebenarnya kita hantar tadi tu, yang tu. Ya, kalau macam tu, satu lagi kita kena tambah socket.c. So since kita guna string, so kita tambah string.h library, pasal kita pakai character kan. Saya compile tengok boleh ke tak? Ya, ada silap lagi. Silap dia pasal saya pakai print. Dah terbiasa buat kat C++. So kat sini print f. C layer.c. Okay. Okay, so connected. So kita dah send data tu. Tapi kita tak baca lagi. So kita request. So mungkin server tu dah hantar balik dia punya return message kat kita. Tapi kita tak buka. So next kita akan buka. So jom kita tengok code tu balik. Okay, kita dah request. Kita hantar. So dah berjaya lah kita dah hantar. So sekarang ni kita nak baca balik apa yang server tu reply kat kita. So kita tambah lah. So apa lagi message. Okay, so kita declare karakter baru. Contoh kita nak apa kita nak declare kita buku besar, mungkin dia nak hantar 4000 kot. Okay.
Tunggu ni. So kita menggunakan function read. So ni kita nak baca balik. Okay, so tadi kita sampai dekat sini je. Data. So sekarang ni kita boleh menggunakan function read. So if ni ada read tak? So, kita boleh menggunakan read. Okay, read. So kita punya socket disk kita apa? Apa kita punya socket disk kita? Saya tanya balik. Apa socket disk kita? D je. Sock D Saya declare kat sock D kat atas tu. Sock D. So file yang kita nak simpan dia punya reply tadi. So tadi saya declare string of reply tadi. So reply. Dan dia punya panjang tadi saya declare sebagai 4000 kan. Ataupun saya boleh pakai strlen. Reply. Tapi boleh je saya nak tunjukkan. So kita boleh ni kalau less than mungkin kalau ada error kan, so kita mungkin boleh gunakan less than 0. So maksudnya ada error. Di sini mungkin kita cakap printf tak berjaya baca, betul lah. Okay. Tapi kalau berjaya, kita akan server reply. Kita print kan. Di sini reply. Berjaya tak? So, reply. Receive. Sama je dia macam ni. Receive. Socket. Okay, boleh. So kalau kita tengok. Okay, nampak? Dia reply apa tu? Dia tengok. Dia reply apa? Dia reply balik dia punya HTML punya request. Betul tak? Kita request, so dia bagi balik dia punya HTML file tu. Nampak? Okey tak ni? Nampak? Okay, cuba kita reply port 443. Ini 443 kan? So kita 80. Kita baca apa? Sama tak dia punya respon? Okay. Nampak tak ni? Boleh tak? Guys? So, Yes, sir. Nampak. so contoh kan kat sini pun saya rasa saya ada simpan, saya ada run web server dalam saya punya ni. Saya ada return sebenarnya dalam Ubuntu ni saya ada run web server juga tau. So saya run dekat HTML ni. Okay, so contoh saya sudo rm. Okay, yes, okay. So nano index.html. Nak menunjukkan bila reply tu. Okay, so saya tulis dalam file ni HTML hit ni HTML ni main kat web programming kan. So kita kasi tu title
lab ITT 440. So dekat body ni, okay, saya just tunjukkan, saya just reply welcome. Ha. Okay, web browser kita ni, kalau saya macam ni, dia keluar macam ni kan, welcome. Tapi kalau kita buat dalam macam ni, okay, kita buat program kita sendirilah, somehow kita buat web browser kita sendiri kan. So, saya buka balik dekat kita punya program tu. .c. So instead of saya pergi ke tadi tu kan, so saya just access saya punya ni lah. Ni IP mana ni? IP pergi sini. Okay, pasal saya run web server dalam Ubuntu saya ni juga. So saya buka balik client.c. IP pergi sini. So saya bind kepada port 80. Okay. So, dapat apa balik tu? Nampak? XML, body, dia apa tu? Oh, back request pasal Allah. Dalam fintech ni. Tapi anyhow nampak tak? Kita baca balik apa server tu reply. Boleh tak ni? Hello? Boleh sir, boleh. Boleh. Okay. So cuba kita try jangan HTTP. Cuba kita try pakai port 22. Kat di sini kan kita SSH. SSH punya command apa sekejap. Dia tu kita try. Next. Saya command salah lah tapi nampak dekat sini SSH pula reply. So anyhow kita boleh macam mana cakap, dia tak semestinya
maksudnya kita dah boleh buat our own application lah kan. Kita jenis application. So kita boleh send, betul kita read. So ini daripada client lah. Alright. So satu lagi nak tunjuk, ni yang penting sebenarnya yang saya cakap tadi, last kali kita kena close kan. So jangan lupa close. So kita pergi edit balik kita punya client ni, last kali kita kena buat. Sebelum kita return di Zoom, kita close. So close kat sini kita letak kita punya socket descriptor, which is apa? Anyone? Apa socket descriptor kita? So, SOCD. nak tengok. Sorry. So, nampak. Close punya ni dia pakai apa dia punya ni. Sekejap saya lupa dia punya library. UNISTD, sorry. UNISTD. So dah boleh tu. So close. So complete lah our client punya application. Macam tu lah nak buat the most simplest socket programming for client. So untuk you guys nanti kena buat client dan server. So benda tu kita akan buat dalam next chapter. So far so good. Boleh you guys? Saya dah record. So please tengok banyak kali lah recording ni. So nanti dalam lab pun you guys kena buat juga benda ni. Right? Kena hands on. Kena coding socket ni. So boleh Ada benda nak tanya? Tak ada sir. So far so good. Okay, so alhamdulillah. So please settlekan lab 1 dengan lab 2 you guys. Saya tengok ramai yang tak hantar lagi. Saya tak tahulah, lab 1 pun ramai yang tak hantar lagi, which is very simple. Tapi lab 1 saya takkan buka lagi lah. So siapa yang tak hantar tu, sadly saya jaga kosong lah. So lab 2 please, saya dah buka balik seminggu, please hantar. So nanti dalam hari Rabu ni saya akan assign lab 3. Okay. So far okay So ada pertanyaan sebelum saya endkan our class? Tak ada sir. Tak ada sir. Okay, tak ada So kita tangguhkan kita punya kelas dengan tasbih kifarah dan suratul An-Nas. Okay, right. So assalamualaikum. I'll see you guys this Wednesday. Salam. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you sir.